Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Khair, alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada malam ini. Kita bersiaran dalam bual bicara santai ilmiah. Dalam bicara kita walaupun santai tapi pastinya ada ilmiahnya. Nak kita kaji dan nak kita rungkaikan. Jadi sebelum itu, bantu saya untuk sebarkan dulu live ini. InsyaAllah ini live lepas tarawih. Lepas tarawih @moreh. Mari kita sama-sama moreh. Mana yang juga bertarawih bersama keluarga tadi kemungkinan baru saja selesai. Alhamdulillah. Kalau yang standard pembawaan bacaan tu insya-Allah kalau start tadi 8.50 mungkin sekarang 9.45 mungkin habis. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita raikan, kita imarahkan majlis ilmu kita pada malam ni insya-Allah dalam bual bicara santai ilmiah. Jadi alhamdulillah, bantu sebar-sebarkan, sharekan, kongsi-kongsikan perbincangan bual bicara ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni, agar sahabat-sahabat kita yang lain, rakan-rakan kita yang lain, jemaah-jemaah kita yang lain mungkin yang sedang menunggu, dan saya telah maklumkan di wall saya, di personal, dan bantu saya untuk share di personal saya, sebab saya tak ada button share sini. Siapa boleh bantu saya? Dia tak ada button share kat situ. Kalau boleh bantu sharekan paste attach di wall personal saya. Kemungkinan mana yang belum lagi subscribe di page ini, mungkin dia boleh subscribe di page yang mana insyaAllah kita akan perlahan untuk bersiaran siri kuliah di page ini insyaAllah. Baik. Jadi alhamdulillah, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, hidup kita ini biar kita penuhi dengan ilmu. Kita niatkan hidup kita untuk menuntut ilmu. Sebab kerana sifat kita ini jahil. Sifat kita ini allamal insana ma lam ya'lam. Sifat kita adalah allamal insana ma lam ya'lam. Jadi memang kita sifat tersebut tak tahu. Jadi tak ada istilah dah tahu. Tak ada istilah dah tahu. Sebab yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sentiasa bermuzakarah, bila kita sentiasa menuntut ilmu, kita berada dalam suasana ilmu, apa fadilah dia, apa natijah yang paling penting yang kita nak dapat daripada suasana ilmu ini? Yang paling penting itu adalah kefahaman. Yang kefahaman. Kita nak dapatkan hikmah, kefahaman ni, ilmu wa hikmah. Mungkin ilmu kita boleh dapat. Ilmu boleh dapat dengan pengetahuan, tahu, ilmu, mengetahui. Tapi kita nak sampai tahap kita memahami.
menghayati apa yang kita dah tahu itu. Dengan cara mana? Pertama, kita ulang berkali-kali. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ilmu ni dia kena ulang. Sebab kita ni sifat nasia, lupa. Nasia, lupa. Manusia, nasia, lupa. Sebab tu Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita ni sifat kita memang pelupa. Lupa. Adalah sifat kita jahil. Tak tahu. Tak tahu campur lupa. Apa jadi? Tak tahu campur lupa. Habis. Haru biru lah hidup. Haru biru lah hidup kita. Sebab tak tahu campur lupa. Apa yang kita lupa? Benda yang paling senang kita nak lupakan. Itulah Allah. Ya ke Ustaz, Allah senang kita nak lupakan? Tak percaya. Tak percaya yang Allah ni senang dilupakan. Semudah kita tarik nafas. Semudah kita tarik nafas. Ketika kita tarik nafas, kadang-kadang kita lupa yang kita ni sedang bernafas. Macam itulah kita boleh lupakan Allah. Sebab sifat kita lupa. Sifat ingat tu Allah. Jadi Allah mengingatkan kita. Dah hari ini kita boleh buat semua perkara kerana Allah ingatkan. Bukan sebab kita. Dan kita pun kenal Allah dengan Allah, bukan dengan ilmu kita. Mana kata dengan ilmu saya boleh kenal Allah? Tidak. Jadi mana ada? Mana ada dengan jalan diri? Tak ada. Mesti dengan Allah. Tiada orang boleh mendabik dada saya kenal Allah dengan saya. Tak ada. Dengan ilmu saya? Tidak. Malah kita dah bincang tentang bagaimana anak murid kepada Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Yang mana ada anak murid yang ramai tapi masih tidak mampu meresapi ilmu yang diajar oleh Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Hati. Ni all about hati. Semuanya hati, tentang hati. Hati ni. Jadi hati ni yang menentukan perbezaan antara kita ni. Bagaimana perbezaan kita ni. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Sebelum kita bersembang lagi, berbual bicara panjang lagi, kita tunggu sekejap. Kita bagi kawan-kawan kita tu masuk dulu. Untuk sama-sama like and subscribe. Untuk kita punya bual bicara santai tarawih Moreh. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi walaupun dengan apa juga kekangan, masih kita berada dalam PKP. Dan memang Allah takdirkan hari ini kita tak mampu nak berjemaah di masjid. Namun jangan sesekali menghalang diri kita. Jangan kita beramal kerana keadaan. Kita tak jemaah di masjid, maka kita pun tak boleh nak beramal. Maka inilah masanya nak ubah rumah jadi masjid. Transform, tuan-tuan. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Transform. Rumah jadi masjid. Mana orang yang dah biasa beramal di masjid, ataupun sudah ada rutin amalan, sudah pasti dia akan buat rutin itu di rumahnya. Contoh, solat sunat, qabliyah, ba'diyah, itu tak terikat dengan masjid. Memang kalau kita nak buat, memang kita akan selalu buat di masjid. Sebab nampak dekat skrin TV tu kan, LCD tu keluar qabliyah, berapa iqamah, berapa minit. Kalau di rumah, terus angkat takbir, Allahu Akbar. Jangan lupa. Malah, tuntutan solat rawatib itu lebih besar tuntutan daripada solat tarawih. Jadi berazamlah. Ya. Baik, insya-Allah. Ya ke? Sebab dah like and subscribe tapi tak dapat notification. Ya. Yalah, mungkin baru kan. Saya pun baru nak aktif di page ni. Mungkin dia tak orang panggil apa? Tak fokus lagi lah, tak di highlight. Wallahualam, mungkin ada sesiapa yang mahir di sini boleh bantu lah kot. InsyaAllah. Tak apa, kita tunggu. Kita masih belum lagi masuk tajuk kita, baru mukadimah kita baru nak merungkai persoalan-persoalan yang ringan-ringan lah. Seperti macam tadi, bagaimana keadaan kita ni. Pertama, kita mesti sentiasa duduk dalam keadaan suasana nak tahu ilmu. Jangan jadi orang yang dah serba tahu, kerana manusia ni serba tak tahu. Saya teringat satu kisah, dan bukan teringat dah, ini memang menjadi poin penting dalam perbincangan hakikat kehidupan. Yang ini ketika malaikat ni sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Malaikat ni ketika Allah nak jadikan manusia
Malaikat Allah nak jadikan manusia dalam surah Baqarah 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusilu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nampak? Cuba kita ambil pengajaran daripada surah Al-Baqarah ayat 30 ni. Mari kita tengok. Apa yang Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ni? Ketika Allah nak jadikan manusia, yakni Nabi Adam AS, dan nak jadikan kita manusia yang bermula dengan Nabi Adam AS, keturunannya daripada Nabi Adam AS, keturunannya kita lah. Kita ni cucu cicit lah ni. Tok yang kita tok pada grandfather tu Nabi Adam AS, ya. Jadi maknanya ketika tu malaikat ni adalah satu ciptaan Allah yang sami'na wa ata'na, dan beramal mereka sehingga Allah rakamkan dalam surah Baqarah ayat 30 itu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Okey. Bincang pasal mendidik isteri. Oh, ini permintaan ni mendidik isteri ni. Ya, boleh insya-Allah. Saya akan aturkan perbincangan itu. Tapi tak apa, malam ni kita mukadimah dulu. Nanti kita akan aturkan perbincangan. Sebab betul, mendidik isteri ni penting. Sebab dia point. Baik, berbalik tadi. Nak bagi tahunya berilmu. Malaikat yang mana Allah jadikan makhluk yang begitu hebat dari segi amal. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tahu tak malaikat klaim, wa nahnu, bukankah kami ni, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni dah well established. Macam itulah. Dari segi ibadah dia, subhanallah, ada malaikat kalau sujud terus sampai ke hari kiamat. Kalau takbir terus sampai hari kiamat. Alhamdulillah, terima kasih pada yang baru bersiaran bersama dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua yang menonton pada malam ini. Terima kasih. Mari kita sama-sama berbual bicara santai ilmiah. Dengan suasana pun santai, dengan bicara pun santai, tetapi ilmiah. Poin kita pada malam ni, pastikan kita jadi orang yang knowledgeable, orang yang berpengetahuan, bukan saja berpengetahuan tentang kebendaan, tetapi lebih besar daripada itu, yakni tentang kekuasaan, hakikatun, kebesaran. Dan kita nak lebih ilmu yang yanfa', ilmu yang bermanfaat. Jadi maknanya kita kena sentiasa setkan dalam diri kita. Tadi berbalik dengan perbincangan malaikat tadi. Malaikat ini Allah jadikan sehingga Allah rakamkan, Allah nukilkan dalam surah Baqarah 30 tadi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau kita ni dah jadi semayang cuma cukup, tasbih semua cukup, perfect. Jenis malaikat tak ada nafsu, tak reti nak minta makan, tak reti nak tidur, tak ada. Nak kahwin pun tidak. Tak ada makhluk yang tiada nafsu. Bayangkan. Dia kalau sujud sampai ke kiamat. Kalau Allah kata takbir, takbir lah. Kalau Allah kata tawaf, tawaf lah. Di Makkahul Mukarramah tu, di Kaabah, di Sidratul Muntaha, atas tu, di atas di Kaabah dipanggil Allahumma salli ala Muhammad wa ala tempat tu Baitul Ma'mur, Baitul Izzah. Atas pada Kaabah tu. Tapi jangan dongak. Kalau dongak memang tak jumpa. Saya nak tengok ustaz, tawaf, malaikat tawaf tu. Atas tu malaikat bertawaf. Masuk 70,000 tak keluar dah. Dari riwayat mengatakan 70,000 malaikat masuk tak keluar dah. Once masuk 70,000 tak keluar dah. Bertawaf tu. Maknanya kalau tawaf je. Kalau sujud je. Makna dari segi kejadian ni all perfect. Sehingga mereka klaim, tak cukupkah kami ni
Tak cukupkah kami ni, kita kan? Tak cukupkah saya ni bang? Kalau dah jadi perempuan tu bajet solehah dia panggil. Bajet dah boleh itu boleh ini. Maka dia akan claim diri dia, ya dah tahu dah ni. Dia cepat. Kita ni cepat nak rasa sempurna. Itu masalah kita ni, penyakit tu. Kita cepat rasa selesa dengan apa yang bila dah lebih sikit, selesa dengan kelebihan. Kita cepat terbuai dengan apa yang Allah berikan pada kita ni, padahal itu bukan kelebihan kita. Itu dilebihkan je. Dan malaikat Allah rakam. Dan waktu itu Allah kata, Allah rakamkan, malaikat kata dengan Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah cakap balik, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Masya-Allah. Tengok. Malaikat yang tak ada dosa, yang tak buat maksiat, yang perfect, sempurna. Kamu cakap saya ni bukan sempurna macam malaikat, ustaz. Memanglah. Kita bukannya makhluk malaikat. Kita ni ada khilafnya. Tapi nak bagi tahunya sesempurna malaikat itu, Allah kata kat malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Mana nampak? Jadi bayangkan kita yang amal tak setara mana, nak banding dengan malaikat jauh panggang lagi api lah. Memang terbagai lah buat ibadat. Tapi tiba-tiba kita kata, saya sebut tahu. Mana boleh? Sebab itu kelebihan manusia ni, dia duduk dengan Allah, bukan dengan diri dia. Sebab dengan diri ni tak perfect. Orang yang kenal diri lah. Sebab tu dalam hal ehwal kehidupan ni, dalam hal ehwal kehidupan hidup ni, apa yang manusia tahu? Nak kata dah beramal banyak, nak dapat ilham ke, belum tentu lagi. Sebab kita, benda-benda gaib ni kita takkan tahu. Kita hanya tahu benda yang depan mata dan benda yang dah berlaku, pengalaman. Yang ke depan, wallahu a'lam. Tidak pernah ada satu kaedah untuk tahu masa depan. Itu dia bahaya dalam Islam panggil telik-telik tu haram. Jangan main. Jumpa ahli nujum, jumpa tukang telik, mana boleh. Menjangka-jangka, tak ada siapa tahu. Masa depan, hanya Allah yang tahu. Even Nabi SAW dan para Nabi, para Rasul semua tahu kerana diberi tahu. Bukan kerana tahu dengan diri, tapi dengan Allah Azza wa Jal. Jadi bayangkan, kita ni sujud tadi, tarawih tadi, sujud pun nak terbagai dah fikir, Allah letih. Baru rakaat kedua dah, Allahu Akbar, dah fikir dah, bila nak habis. Sabar je lah. Alhamdulillah dah semua pakat-pakat iman tarawih tak baca khatam 30 juzuk satu malam. Ada satu tempat kat Indonesia tu 30 juzuk. Saya tertengok dia punya khatam satu malam. Allah Akbar. Kelebihan manusia ni memang hidup dia dengan Allah, dia bergantung dengan Allah. Malaikat dia dengan tugas. Malaikat ni dia sebab dia tak ada perasaan, nafsu tak ada. Jadi dia tak perlu nak berdoa pun, masuk berdoa ni nak meminta pun tak ada, sebab dia pun tak ada kehendak. Malah dia berdoa itu pun kerana suruhan Allah. Dia berdoakan untuk manusia-manusia pun, ada doa malaikat yang ditugaskan untuk mendoakan kesejahteraan hamba-hambanya. Nampak? Jadi manusia ni dia tidak boleh nak duduk atas tahu pun tidak boleh, atas lebih pun tak boleh. Sebab tak ada apa yang lebih pun, tahu pun tak ada apa yang tahu. Malaikat pun kena dengan Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian kelebihan dia adalah ketika Allah ajar Nabi Adam AS, kita ni keturunan manusia ni diajar oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Nampak? Yang baru menonton, pastikan tekan butang share. Tekan share saja. Share dan terus share. Bagi kat sahabat-sahabat kita lain. Sebab ni page baru saya. Dekat personal tu mungkin ada lagi yang tak dapat. Yang dah share, dia tulis sharer tu. Saya nampak tu. Baik tu tulis tekan share cepat. Puan Anis Farina, baik cepat tekan share. Puan Siti Sarah, baik. Saya sebut nama tu. Tuan Amiruddin Rahmat,
Puan Nur Aziha, baik tekan share cepat. Tuan Azrin dah tu. Alhamdulillah. Ni puan lain, yang lain-lain semua. Alhamdulillah. Kena share tu. Yelah, kena share lah. Kena share. Tu Puan Fauziah Timah. Puan Fauziah main terawih seronok. Bagus. Bagus. Share. Seronok share. Baik. Dari mana nak bagi tahu kita ni penuh dengan ada nafsu, ada penat, ada mengantuk, ada makan, ada minum. Nak banding ibadat, tak lawan malaikat. Nampak? Jadi maknanya kita kena duduk dalam suasana tak tahu tu. Dan malaikat jawab, malaikat claim. Ketika Allah ajar Nabi Adam AS, wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Puan Siti Sarah dah share. Alhamdulillah dah share, bagus. Tuan Haji Mahmudah, terima kasih share, syukran, alhamdulillah. Bukan apa, supaya nak sebarkan kebaikan. Mana tahu kod-kod asbab jadi hidayah untuk orang lain. Untuk terdengar sepatah dua kata, tersentap hatinya dan berubah dia, maka pahala mengalir kat kita. Alhamdulillah. Kan, kita kongsi-kongsi pahala. Tak senang nak buat pahala. Allah ni maha, ya Allah pemurahnya Allah. Nak buat pahala ni subhanallah, sekadar semudah berkongsi. Dengan kemudahan teknologi kita guna ni pun nikmat Allah Ta'ala ni. Walaupun ada orang gunakan untuk kejahatan, tu tak depa lah guna untuk kejahatan. Kita yang ada iman, ada fikiran yang waras, kita guna untuk kebaikan. Malah ilmu yang kita tumpukan ini ilmu kebenaran, kekeliruan. Kita nak ada yang tersentak hatinya, tersentap jiwanya. Mungkin dengan satu dua baik-baik kata, takdir Allah Ta'ala, terbuka pintu hati dia, mengenal kehidupan, mengenal hakikat, maka berubah dia. Dia tak ada lagi hidup dalam perasaan. Ni hidup dengan perasaan tak boleh beza. Perasaan mana, kebenaran mana, nafsu mana, jiwa mana. Dia ingat hati itulah perasaan, perasaan itulah hati. Tidak. Dia benda berbeza. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, sambung tadi. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Summa 'aradahum 'alal malaika. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Hebat manusia ni, saya nak bagi tahu ni melalui ayat surah Baqarah 31 ni. Nak habak mai lah. Nak bagi tahu ya, ijazah ilmu itu bermula dengan Nabi Adam alaihissalam, itu direct daripada Allah. Nabi Muhammad SAW perantar Jibril alaihissalam. Adapun ilmu Nabi Jibril alaihissalam itu perantara wahyu. Jadi perantara wahyu ni Al-Quran turun. Quran tu turun satu persatu, wahyu turun itu perantara, tapi main ilmu jis dia daripada mula tu bukan dari malaikat, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan manusia, dia punya relationship dengan Allah Subhanahu wa taala very close. Nabi Adam AS dapat direct. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Malah disuruh balik pada malaikat, kalau benar kamu orang benar, sebut balik ilmu yang aku ajar dekat Nabi Adam AS tu, yang dikatakan tu. Nampak? Jadi Nabi Adam AS ini sifatnya adalah sifat sami'na wa ata'na. Kita dah cerita tentang Tariq Nubuwah, itu melihat Allah. Tariq Taghut Iblis itu melihat diri. Nah, di sini nanti akan timbul kekeliruan hal ehwal kehidupan ni. Nak bagi tahunya hal ehwal kehidupan padanya itu adalah penuh dengan tipu daya. Kita ingat hal ehwal Kementerian Perdagangan dan Negeri, hal ehwal pelajar, hal ehwal ni. Kita tengah ada pada departmen hal ehwal kehidupan. Apa cerita kehidupan ni? Tipu daya. Kehidupan, wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur.
Surah Al-Hadid ayat 20. Tidaklah kehidupan dunia, kita berada di kehidupan dunia lah. Kalau kita pun akhirat, tak jumpa lah kita ni, tak ada buat buat ceramah, tak ada lah. Hal ehwal kehidupan ini berbicara soalnya adalah fitnah. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatad dunya. Hal ehwal hidup kita ni semuanya bohong. Oh iya ke Ustaz? Iya. Aja. Tak percaya? Tak percaya tunggu kena tipu. Saya kena tipu Ustaz. Saya ingat dia sayang saya. Siapa suruh percaya? Tak ada pengajaran suruh percaya dunia. Saya percaya suami saya. Siapa suruh percaya suami? Ada orang ngajar suami jangan percaya sangat. 20% simpan, 80%. Nanti kalau kecewa nanti ada 20%. Siapa kata? Siapa kata? Kalau saya kata tak percaya terus. Tak percaya terus. Siapa suruh percaya dunia? Siapa suruh percaya suami? Siapa suruh percaya manusia? Dalam iman itu suruh percaya Allah. Tapi dengan manusia, apabila percaya pada Allah, datang sifat husnuzan, bersangka baik. Bersangka baik kita kepada Allah, kepada manusia, kepada Allah dan juga pada manusia. Percaya pada Allah. Dengan macam mana percaya pada Allah ni boleh datang? Dengan keyakinan. Bermula dengan yakin, membina keyakinan. Maka datang kepercayaan. Nah, begitu. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi, bila kata jalan keiblisan, jalan tarik nubuwah, nampak hal ehwal kehidupan yang akan muncul. Dia akan muncul. Maka ketika itu peristiwa berlakulah. Peristiwa yang mana Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga. Di syurga berlaku kekhilafan. Kekhilafan. Jadi kekhilafan itu yang menyebabkan kita berada di dunia sekarang ini. Adapun Nabi Adam AS itu sempurna. Maksum, Nabi, Rasul, semuanya maksum. Cuma Allah nak jadikan cerita. Dah cerita dah, kita dah cerita dah benda ni. Bagaimana Allah berfirman surah Baqarah 35 dan ayat 36. Daripada situ Allah takdirkan, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jadi Nabi Adam AS itu duduk kat syurga. Lepas dapat ilmu tadi, ilmu dah dapat, malaikat mengaku diri mereka, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nampak? Malaikat akhirnya dia mengaku mereka tak tahu. Dan kita kena ambil iktibar, kena cepat mengaku tak tahu, jangan serba tahu walaupun ada ilmu, tapi kena mengakulah wallahu a'lam, sebab ada ilmu itu diadakan. Seperti mana yang dikata oleh, biasa kalau mukadimah ustaz, kalau siapa-siapa yang buat mukadimah, mulanya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu ayat apa tu ustaz? Tu surah Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la. Siapa yang baca ayat tu? Malaikat baca tu. Malaikat setaranya maksum pun mengaku tak sempurna, mengaku tak tahu. Kita yang lagi tak tahu benda, takkan nak mengaku tahu. Nah, sebab tu dibacakan daripada mukadimah ayat tu, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Engkau yang maha mengetahui, illa ma 'allamtana, illa ma 'allamtana, kami tak tahu melainkan apa yang kau bagi tahu. Nampak tak? Di sini Allah sambung lagi. Dia panjang cerita ni. Ayat 30, ayat 30, 31, 32, 33. Wa qala ya adamus anbihum bi asma'ihim. Nampak? Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Nampak? Allah sambung ayat tu. Surah Baqarah ayat 33. Nampak? Bagaimana Allah sambung, suruh Nabi Adam AS bagi tahu balik dekat malaikat, cerita semua. Maka waktu itulah iblis, yang mana golongan jin,
dia cukup iri, dia dengki, datang ada penyakit ni, penyakit dengki ni, datang penyakit dengki. Iblis, kenapa iblis ada dengki? Bila kata hal ehwal kehidupan nanti penuh dengan tipu daya, siapa yang akan membuatkan tipu daya ini nanti? Siapa yang akan merancakkan lagi tipu daya itu? Di samping dunia itu sendiri tipu daya dah. Siapa? Iblis. Pak iblis ni sifat dia dengki, dia nak akan buat kita tertipu dengan alam dunia ni. Itu kerja dia. Malah tertipu bahawa dunia yang berkuasa, Allah tak ada kuasa. Itu main dia. Bersangka baik dengan Allah, kita kena buat yang terbaik untuk Allah. Benar. Benar Tuan Khairul Aswad. Memang bila kata kita bersangka baik dengan Allah, tak ada sebab kita kena buat main-main. Tak ada sebab. Sebab kita dah nampak Allah. Anta'budallah, beribadahlah kamu kepada Allah ka'annahu tarahu. Bagaimana kamu melihat, beribadahlah kamu kepada Allah seperti seakan kamu melihat dia. Nampak? Jadi kalau melihat Allah, jadi kita bersangka baik tu maksudnya kita memahami hati kita benar-benar tiada dah. Kita dah tak tertipu dengan hal ehwal kehidupan yang pembohong ni. Jadi kita buat tu dah nampak kebesaran Allah, dah yakin dengan janji-janji Allah. Jadi takkan kita nak buat main. Sebab itu kita dah tak buat kerana manusia. Sebab itu kita buat kerana Allah. Bila kerana Allah, perfect lah. Macam kita buat untuk raja lah. Kita nak beli hadiah untuk raja, takkan nak beli barang pakai bungkus biasa je. Jadi apa saja nak dikaitkan dengan Allah, takkan nak buat main-main. Yang jadi isunya main-main ni bila kita kait dengan manusia, kait dengan dunia, kita akan main-main. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi maknanya sifat keilmuan itu kena sentiasa kita terap dalam diri kita. Kita kena nak serba tahu dan nak menuntut dan menuntut dan menuntut. Itu je. Oh ya, tadi Tuan Muhammad Adi Azali cerita pasal Qorin ya. Qorin ni sebenarnya jin. Qorin ni jin. Yang Allah jadikan juga, yang ada dalam, dia tidak duduk di dalam tapi dia berada bersama manusia ni. Ada Qorin ya, ada pendamping. Itu memang setiap orang ada jin tu. Dan Qorin ni biasanya dia membawa, dia akan mengajak kepada keburukan. Dia nafsu, jin, yang mana sifat Qorin ini akan membawa dia keburukan. Jadi kita dengan ada iman akan melemahkan. Itu sebab itu tipu daya ni akan berada pada keliling kita sebenarnya. Tipu daya ni akan ada pada sekeliling kita. Masuklah dengan Qorin. Qorin tu keturunan jin, daripada kejadian jin. Dan dia akan mengajak kita pada perkara-perkara yang meresahkan kita, keduniaan. Nak mengajak ke dunia ni tentera dia ramai. Dia bermula dengan iblis, belum cerita bab dajjal, belum cerita nafsu lagi. Bayangkan hal ehwal kehidupan ni, yang mana hal ehwal kehidupan sudah pasti kehidupan dunia ni, yang nak menarik ke dunia ni, yang nak menarik manusia ke dunia ni, Iblis ini presiden dia, presiden majlis-majlis kejahatan seluruh alam. Iblis. Dia dapat mandat dah. Dah dapat, dia panggil apa, perintah kawalan pergerakan tu, Allah dah bagi green light. Kalau tidak, kawalan pergerakan dia tak kawal, tak boleh. Dia tak boleh sewenang-wenang dia, tapi dia minta izin. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis tahu ni dunia siapa yang punya. Kita je tak sedar diri. Kita ingat dunia ni ana yang punya. Iblis tahu ini Allah punya. Iblis minta izin nak buat jahat, punyalah. Kita nak buat jahat tak fikir dah, main redah je. Jadi presiden majlis kejahatan seluruh alam itu Iblis. Setelah dia mendapat dia panggil apa, perintah tu, dikecualikan pada dia. Tapi Allah kata illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang mukhlasin. Yang mukhlasin dia tak akan boleh ganggu. Baik siapa? Nak bagi tahunya Iblis. Kemudian syaitan. Syaitan ni keturunan jin dan manusia yang berorientasi ataupun berideologi iblis.
Apa ideologi iblis? Aba wastakbar. Enggan ni membantah banyak. Kerjanya membantah dia kerja dia. Buat baik tak ada. Buat itu tak ada. Tak nak. Dia tak mau dia. Enggan. Dan dia suka bila kata aba wastakbar, sombong ni, dia bermain dengan emosi. Dia cepat touching. Iblis ni dia very touching. Dia touching dengan Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Dia ada iri. Itu namanya emosi, tu perasaan. Siapa yang duk ikutkan perasaan banyak tu iblis. Itu je. Hati-hati ikut perasaan, itu ikut iblis tu. Sebab iblis adalah makhluk yang kalah dengan perasaannya sendiri. Ya. Okey. Ya, betul. Wa kunna lil malaikati judu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ya. Okey. Jadi ikut perasaan ni iblis lah. Iblis kalah dengan perasaannya. Siapa yang kalah dengan perasaannya, maka seangkatan dengan iblis lah. Kalah dengan kedengkian, kalah dengan keduniaan, kebendaan, nampak orang lebih sikit, kalah. Iblis itu. Jadi cepat terbuai dengan perasaan kesedihan. Iblis sedih. Iblis sangat. Dia marah. Dia ada sifat. Dia apa yang ada pada manusia ada pada iblis. Ya, betul. Wa ikunna lil malaikati judu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang tadi ayat tadi tu surah As-Sad ayat 32, ayat 82 83 yang iblis minta permission tu. Iblis minta permission, qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis minta permission. Berubat menggunakan jin. Nah, dia jin ni dia makhluk. Yang apa yang saya pernah bermuzakarah ikut daripada pengajian Darussalam daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dia ada keharusan. Dia ada keharusan di situ. Sebab jin tu makhluk. Tapi kita bukan meminta pertolongan dengan dia. Dia macam manusia. Kita ada tapi tak semua ada yang ada kelebihan. Even Tuan Guru kata statement apa, sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Kan biasalah kita dengar statement tu, sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Salah tu. Statement tu dibetulkan oleh Tuan Guru. Dia kata waktu muzakarah tu saya ikut, beliau kata tak, jin ni dia kalau baik tu baik macam manusia. Macam manusia kita kan, kalau baik betul, baik yang alim-alim tu samalah. Kalau jahat lah. Jin dia punya struktur sama macam manusia, struktur dalaman lah, bukan luaran. Jadi kalau kata ubat guna jin tu, tengok perubat menggunakan apalah. Dia kena syarahkan lah pula, bukan yang minta tolong dengan jin. Jin tak ada kuasa. Tapi macam manusia tak ada kuasa. Tapi ada kalanya gunakan manusia lah. Macam jumpa doktor. Kan macam COVID sekarang ni, doktor jadi frontline macam tu lah. Baik, jadi balik tadi iblis kalah dengan perasaan dia. Jadi yang mengajak pada hal ehwal kehidupan dunia ni, balik pada hal ehwal kehidupan dunia ni, bukannya kecil anaknya. Jadi sebab tu kita kena berlindung dengan Allah. Sebab tu lawan semua ni semua gaib. Okey, baik kita tengok iblis. Ini kita bincang secara dia panggil apa? Dia tafakkarun, kita berfikir, kemudian tengok pada dalil, kemudian kita tengok pada kehidupan, kemudian kita buat satu rumusan. Dan ini dalam kitab banyak, Minhajul Abidin ada karya Imam Ghazali rahimahullah, Tazkiyatun Nafs, ada cerita sifat macam-macam. Cuma kita buat rumusan secara khulasah supaya kita senang faham. Baik, cuba tengok. Dia sifat, kesedihan tu bukan makhluk tu, sifat tu perasaan yang dijadikan. Samalah makhluk, nama makhluk ni dia kena faham. Tuan apa di diorama, makhluk ini ciptaan. Semua yang ada ni ciptaan makhluk lah. Perasaan, sedih, semua ciptaan makhluk yang dijadikan.
bukannya benda, dia bukannya objek, dia subjektif. Jadi dia bukannya kesedihan tu macam jin, bukan. Dia bukan kegembiraan tu macam manusia, dah. Dia sifat, perasaan yang dijadikan. Apa saja yang dijadikan itu dinamakan makhluk. Allah jadikan manusia. Dalam manusia Allah jadikan perasaan, Allah jadikan sedih, Allah jadikan, itu semua makhluk lah tu. Apa saja yang bersifat dijadikan itu semua makhluk. Orang budak-budak kan, kalau budak-budak tanya lagi dahsyat. Anak dia Muhammad Khalis, Abi, Ultraman ni Allah buat ke? Sudah, Ultraman dia tanya Allah buat ke? Ni Ultraman Allah buat ke? Nak jawab apa? Ultraman Allah buat, dia tanya. Ni kereta kontrol ni Allah buat ke? Sudah, katanya. Kita nampak, dah kena jawab, memang Allah buat. Melalui Allah buat manusia, manusia buat Ultraman. Allah buat manusia, manusia buat makhluk. Dan Ultraman tu makhluk, walaupun dia patung, kejadian. Apa saja bersifat dalam keadaan. Susah makhluk, senang makhluk. Tapi Al-Quran bukan. Al-Quran bukan makhluk. Ini ada syarahnya. Al-Quran kalamullah. Kalamullah bukan makhluk, tu khalik. Ada Al-Quran ni ada orang kata makhluk. Tu tidak. Al-Quran adalah kalamullah. Kata Al-Quran tu makhluk, sudah nanti kan. Jadi ke pendamping. Jadi apa saja yang dijadikan itu makhluk lah. Cuma nak bagi tahu perasaan itu dipanggil nafsu. Nafsu ni makhluk. Hidup orang beriman dia takkan ikut nafsu. Malah dia tundukkan nafsu. Dia takkan ikut kegembiraan, dia takkan ikut kesedihan. Malah dia menguasai kegembiraan. Sebab apa? Gembira ni. Sebab tadi dah tarawih. Gembiranya kerana iman. Bukan gembira sebab apa ni? Boleh shopping. Dia gembira boleh ada sebab. Sebab gembira ni boleh pada benda, boleh pada pahala. Orang beriman gembira pada pahala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman. Dah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nampak? Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang beriman. Orang beriman gembiranya itu dengan janji Allah, dengan pahala. Orang dunia yang tertipu dengan hal ehwal kehidupan dunia, gembiranya dengan habuan dunia. Perasaan itu nafsu, perasaan itu emosi. Nafsu / emosi / perasaan. Betul. Jadi nak bagi tahu, balik pada perbincangan kita ni. Saya nak bagi tahu sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT, betapa kita tidak boleh lari daripada Allah. Kita mesti dengan Allah. Sebab hal ehwal kehidupan ini hampir majoriti itu akan tarik ke dunia. Iblis, syaitan, jin, minal jinnati wan nas. Nafsu tu akan bawa pada dunia. Korin, yang tadi korin bawa pada dunia. Apa lagi? Yang dipanggil nafsu dah tadi, korin dah, dunia tu sendiri dah tentu ke dunia dah. Nampak tidak? Jadi, dan tenteranya bukan sikit kecil anak. Perempuan sama ke dunia. Berapa perempuan? Ramai. Perempuan sendiri tertipu dengan perempuan. Diri perempuan dia sulit mengatasi dirinya sendiri. Sebab perempuan ni penuh dengan perasaan. Lelaki tertipu dengan perempuan. Dan perempuan pula buruan iblis. Dia nak buru siapa? Dia punya aim mana? Perempuan. Copy paste surah Imran 59. Cuba copy paste kat situ apa? Tuan Izwan Zailani share biar semua baca punya maknanya. Nafsu makhluk, gembira makhluk, keadaan makhluk. Kita tidak boleh tunduk pada makhluk. Clear lah. Tak boleh tunduk pada makhluk. Mana boleh kita tunduk pada Khalik.
Benar. Dunia bukan kada nafsu. Apa saja makhluk dunia itu, itu semua makhluk. Baik Abdul Wafi. Baik, ini bukan sekadar nur tu. Kita ahli sunnah wal jamaah secara ringkas, secara zahir dan batinnya sekali berjalan. Zahir dan batin. Itu ada kekuasaan Allah. Dia bukan dia perbincangan falsafah kata nur yang pergi, tak. Dia zahirnya pergi. Sebab itu daripada peristiwa itu kalau nak tahu bahawa di situlah datangnya golongan yang meragukan. Kalau mimpi percayalah, kalau nur Muhammad percayalah, cahaya je pergi. Ini kan takkan jasad pergi sekali. Hati-hati. Fahaman begini hati-hati. Sebab di sini sebenarnya daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah nak tunjuk kuasa. Subhanallazi asra bi abdihi. Jawapannya ada surah Al-Isra ayat 1 tu. Subhanallazi asra bi abdihi, bi abdi. Bi abdi ini maksudnya badan hamba. Tak adalah subhanallazi bi asra bi ruhi, bi nuri. Tak ada. Subhanallazi asra bi abdihi. Bila sebut abdi, manusia. Abdihi ini diperjalankan. Apatah lagi subhanallazi asra. Asra ni diperjalankan. Diperjalankan itu bukan maksud berjalan, tetapi diperjalankan itu maksudnya dengan kenderaan, dengan kekuasaan, macam-macam. Jadi memang itu daripada peristiwa Isra wal Mi'raj tu ramainya murtad. Orang Islam sendiri, orang kafir lagi atau saya cerita lah, dia kata pembohong lah. Yang dah 50-50. Contoh, kita sekarang ni ada hutang. Bila sebut ada hutang, tiba-tiba kita cakap Allah boleh selesaikan hutang kita. Kita pening. Allah boleh selesaikan? Mustahil. Macam mana? Nampak? Jangan ada ragu. Bila kata kait dengan Allah, tak boleh ada ragu. Sama macam kes COVID-19 ni. Bila kita pisahkan Allah daripada proses penyembuhan, duk nampak kita yang go for technical for everything, kita yang done for everything. Jangan main-main tu. Jangan main-main. Kalau kita kata COVID-19 ni hanya selesai dengan penyembuhan Allah, orang beriman dia kena tidak lihat ada keraguan. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nampak? Begitu. Iblis, presiden majlis-majlis kejahatan seluruh alam. Bagus. Semua makhluk dia akan conquer. Iblis dia akan conquer semua makhluk. Satu je dia tak boleh pegang. Apa dia? Hati, qalbi. Hati Allah pegang. Yang lain semua dia boleh conquer. Hati saja ciptaan Allah. Yang ini hanya Allah saja yang pegang. Dan sebab itu jawapannya mukhlasin. Sebab Allah kata illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hambamu yang mukhlasin. Jadi sebab itu kita kata, baik, apa saja semua makhluk dia akan confront kita. Semua. Jadi bayangkan jalan untuk melalaikan kita daripada hal ehwal kehidupan ni yang untuk jauh pada Allah tu. Cuba tengok apa saja yang ada depan mata, semua akan bawa kita lupa Allah. Apa saja. Subhanallah. Sebab tu kita kena merungkai balik persoalan ini. Kita tak boleh sekadar waim apa saja. Amalan makhluk, semua makhluk. Amalan makhluk, af'al, perbuatan. Amin. Ada orang sembah amalan, contoh hamba Ramadan. Baik, sama kalau yang jenis gangguan jin, sama. Gangguan jin tu maksudnya sama ada diganggu oleh jin Islam atau jin kafir. Dua-dua boleh diganggu. Dia masuk dalam alam jin. Masuk dengan laluan-laluan yang mungkin dia terpengaruh dengan perbincangan alam gaib jin lah, alam jin. Jadi dia kena ruqyahkan lah. Kena dengan ruqyah. Dengan ruqyah. Kalau rujuk dalam tafsir Ibn Katsir, kalau mana yang kadang-kadang tak hafal, Ustaz saya tak hafal ruqyah, Ustaz ada gangguan jin ni, khair. Boleh rujuk tafsir Ibn Katsir, buka surah An-Nas dengan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Tengok bagaimana Nabi SAW pernah disihir.
Nabi SAW pernah disihir dan dirawat oleh malaikat. Dengan izin Allah, malaikat tengok Nabi sedang sakit. Satu itu saya pendekkan cerita dia. Nabi pernah disihir oleh satu kaum ni, kaum kafir ni, dengki dengan Nabi. Satu gumpalan rambut digumpal-gumpal di satu tempat. Malaikat nampak, lalu malaikat baca surah Al-Falaq, suratul Nas. Baca, amalkan. Dua surah ni. Ya, ini kalau nak ceritakan banyaklah lagi kalau ayat ruqyah. Khair. Baik. Benar, betul. Syaitan diikat. Ya, syaitan diikat, ditutup pintu neraka, diikat syaitan belenggu. Tapi ikat syaitan tu adalah dengan, bukan maksudnya ikat yang kita pun tak jadi jahat. Tapi kita masih ada lagi yang lain, nafsu, dunia, duit, perempuan. Yang lain tu sama dah. Ingat, melupakan apa saja yang boleh melupakan kita pada Allah itu benda. Kebendaan itu akan melupakan kepada kekuasaan Allah. Okey. Ya, boleh. Okey, boleh kaitkan dengan surah Imran. Tuan Izwan, perumpamaan penciptaan Isa Allah seperti penciptaan Nabi Adam, dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata jadilah. Benar. Makna Nabi Isa alaihissalam itu dijadikan ialah melalui benih ibunya, Siti Maryam, kan? Bagaimana ya adat itu biologinya dengan pernikahan. Tapi itu sama. Tapi itu melalui aiman benih. Benih itu datang pada tanah, Allah tiupkan. Itu kekuasaan Allah SWT. Dan menunjukkan keistimewaan Allah, kekuasaan ini yang mana Nabi Adam AS, Nabi Isa AS ini terjadinya dengan kekuasaan Allah Ta'ala, dengan kuasanya Allah menjadikan. Maka yang ditekankan situ adalah jadilah itu. Seperti penciptaan Nabi Adam AS. Jadi penciptaan Nabi Isa AS itu melalui kandungan rahim Nabi Adam AS dengan tanah. Tapi tanah ni dengan arahan kun. Sama juga yang berada dalam perut Siti Maryam itu samalah kun, jadilah, maka jadilah. Ini kuasa Allah Ta'ala. Subhanallah. Baik, jadi sidang penonton. Jadi kalau kita lihat semuanya itu perbuatan, makhluk, amalan pun makhluk perbuatan. Jadi benar Puan Antara, jaga apa yang kita lihat, jangan terganggu apa yang kita ingat. Ingat hanya Allah. Kita tak boleh ingat duit, kita tak boleh ingat dunia, kita tak boleh ingat lain selain Allah sebenarnya. Kita lihat isteri, itu tidak boleh nampak dunia, kena nampak Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam surah Tuan Ai Azhari dan surah Al-Hadid ayat 20 tu cerita tentang perhiasan dunia lah tu. Allah bagi perumpamaan seperti tanam-tanaman yang akan rosak, akan seperti asalnya cantik, kemudian akan reput, akan gugur, akan layu. Itulah dunia. Jin. Gangguan-gangguan ini boleh jadi dengan gangguan-gangguan pada diri sendiri. Gangguan yang dah sedia ada, seperti tindih ketika tidur. Gangguan yang sedia ada, diri sendiri pun ada. Korin tu tak terikat. Syaitan ni maknanya yang mengganggu kita untuk melemahkan ibadat. Tapi yang lain, jin tu masih ada, sihir-sihir masih ada. Syaitan yang dimaksud ikat tu, ingat syaitan ni, syaitan pengkhususannya adalah untuk allazi waswisu fi sudurin nas. Cuba tengok surat tu An-Nas. Minal jinnati wan nas. Macam manusia. Dok mewas-waskan kita. Samalah yang mewas-waskan kita. Jadi bila kata manusia pun mewas-waskan kita, samalah. Jadi syaitan yang dimasukkan ini adalah was-was itu. Was-was, keraguan kita, keraguan itu. Jadi keraguan itu dipadamkan oleh Allah SWT. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni, sembang-sembang bicara ilmiah kita ni,
Baik Tuan Osman Muhammad. Baik, bagus soalan. Saya malam ni saya layan soalan sikit lah. Khair. Apa pun cerita tentang yang berlaku COVID-19, nak dikaitkan dengan konspirasi ke, nak dikaitkan dengan konspirasi apa pun, tapi semuanya itu dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun kita boleh cerita, wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Macam mana konspirasi pun kita nak kaitkan, wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Nah, maknanya apa pun yang berlaku biiznillah. Walaupun itu kita boleh kaitkan, katalah benar ada yang mengkaji, wallahu alam. Saya tak kaji sedetail itulah. Cuma cukup kita tahu bahawa apa yang berlaku pasti dalam pengetahuan Allah, walaupun ada agenda jahat, agenda buruk yang berlaku mungkin, wallahu alam, tapi Allah juga ada perancangannya. Bila kata Allah juga ada perancangan, maka sekiranya terjadi keburukan itu bagi orang beriman, pasti ada hikmah juga pada keburukan yang berlaku, musibah itu. Jadi kita kena ambil benda ni secara lebih menyeluruh. Dah sampai masanya untuk kita melihat. Sebab tu dalam kita berhadapan dengan ujian, musibah apa jua, surah Al-Baqarah 156 jawab dengan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita jaga iman kita. Kita tak nak terkait, ni sebab kuat betul orang kafir ni, hebat betul jin ni, hebat betul. Kita tak nak letakkan benda tu sebagai memberi mudarat pada kita. Apa pun semua dengan izin Allah SWT. Khair. Jadi pendatang ke masjid saya Ustaz ni, di mana tu Tuan Osman? Saya yang dibincangkan Puan Fazilah, kita membincangkan secara topik ni hal ehwal kehidupan. Hal ehwal kehidupan, lepas tu pemantapan akidah. Saya kaitkan apa ciri yang kita kena ada, yang ni kena berilmu. Ilmu ni kita kena sentiasa nak, sebab kita sifat kita jahil. Kemudian kita kaitkan perjalanan bagaimana malaikat pun dijadikan yang wanah nunusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, tiba-tiba pun mengaku tak ada ilmu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kita kena menuntut ilmu. Dan saya kaitkan tentang hal ehwal kehidupan ni. Hal ehwal kehidupan ni maknanya itu semua pembohong. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cuma apa saja yang pada kehidupan makhluk-makhluk, kejadian-kejadian itu. Baik. Puan Nur Hashimah Mak Salam, macam mana dari mata turun ke hati? Ya, itu saya cakap tadi, jaga-jaga apa yang kita lihat, jangan ganggu apa yang kita ingat. Memang semua bermula dengan panca indera mata, tapi mata ini ada dua penglihatan, mata zahir, mata batin. Mata zahir itu melihat benda, mata hakikat itu dengan iman. Jadi dari mata, kalau tidak ada imannya, maka dari mata percayanya itu tengok benda, kemudian dia akan mengganggu hati dia. Kalau hatinya tidak kuat, kalau hati tidak dibangunkan keimanan. Tapi kalau hati dia telah dibangunkan dengan keyakinan, maka penglihatan dia bila turun ke hati ni dia ada protection, dia akan sekat balik. Mana-mana penglihatan yang lara, mana-mana penglihatan yang merosakkan, dia akan deny. Ada cara dia macam tu. Majid Al-Awwabin. Ya Tuan Osman, insya-Allah di Allah, saya kau nama dia kadang saya lupa masjid tu kat area mana. Mungkinlah tu, alhamdulillah. Baik, jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, nak keluar menuntut ilmu kena minta izin. Baik Puan Fazilah, jangan terikat sangat nak menuntut ilmu, nak keluar menuntut ilmu. Yang penting ada ilmu. Ilmu zaman sekarang ni boleh dapat dengan macam sekarang ni. Yang penting bukan pada nak menuntut ilmu tu, nak mengamalkan ilmu. Ilmu boleh dapat dengan berbagai cara. Apatah lagi orang perempuan, dia tidak menjadikan satu kewajipan itu. Memang kewajipan menuntut ilmu itu bagi orang perempuan itu bukannya dengan keadaan dia mesti keluar. Dia mesti keluar, tidak. Menuntut ilmu tu, ya, pertama melalui suaminya. Suaminya kena mendidik. Even kalau suami dia tak mampu mendidik, barulah dia melepaskan untuk keluar. Tapi kalau suaminya kata tidak, dia kena ingat, saya nak kaitkan dengan perempuan. Satu cerita ni, dia panggil khidmat.
Ada orang je menuntut ilmu tapi tak mampu berkhidmat dengan tok guru. Sebab tu dalam, kalau kita lihat, khidmat dengan guru dengan menuntut ilmu dua benda berbeza. Contoh sebagai Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an sehingga digelar sebagai Sultan fil Mufassirin. Ibnu Abbas radhiyallahu an ini khidmat dengan Nabi SAW. Khidmat. Walaupun tidak secara bagi untuk sedarik, tapi khidmat. Orang berkhidmat dengan menuntut dua susah. Tapi satu ketika tu Ibnu Abbas radhiyallahu an ini siapkan bekas Nabi nak ambil wuduk semua. Jadi Nabi doakan, Allahumma faqihu hafidin wa alim Nabi takwil. Itu Nabi. Atau Allahumma faqihu tu. Jadi dengan doa itu, maka dengan khidmat itu, maka dia menjadi orang yang faqih. Jadi isteri-isteri jangan bimbang. Tahu benda yang wajib, yang basic melalui online boleh. Dan khidmat dengan suami itu, dia akan membawa kepada kefakihan tanpa sedar. Allah bantu. Ya? Tak apalah. Khidmat, yang penting khidmat tu. Isteri ni, dia dua kewajipan. Menuntut ilmu tu wajib, khidmat juga wajib. Sama dengan anak murid. Ada anak murid yang kena dia menuntut ilmu, ada anak murid yang kena khidmat dengan guru. Kena ingat, silat-silatnya khidmat dengan guru tu dia lebih faham banyak daripada yang menuntut ilmu. Baik, jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair, kita terlebih masa. Saya janji sampai 10.45 aja. Kita pukul 11. Jadi saya rasa cukup setakat itu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni, permulaan untuk malam ni. Jadi insya-Allah, jadi saya pun nak undur diri juga ni. Nak habis dah. Nak habis dah. Jadi terima kasih banyak. Kita temu besok pagi duha online insya-Allah pukul 9.45 pagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Dan besok saya cuba untuk live di page ini juga. Jadi harap maklum kepada semua yang menonton pada malam ni, besok pagi saya akan cuba live di FB page ini insya-Allah. Jadi mohon bantu sebar-sebarkan pada sahabat-sahabat yang tak mengikuti melalui page ini insya-Allah. Jadi cukup setakat itu saja. Terima kasih banyak. Bertemu lagi kita dalam siri yang berikutnya insya-Allah. Saya akan maklumkan lagi, mungkin besok malam ada insya-Allah saya akan maklumkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.